Assalamualaikum guys, welcome back. Dalam dunia ni, siapa yang tak nak kaya, betul tak? Semua orang berimpi kan untuk kaya dan ada sebahagian daripada kita yang mengejar kekayaan berdasarkan apa yang kita mimpikan tu. Cumanya, definisi kekayaan tu sebenarnya berbeza bagi setiap orang. Ada yang nak kejar kekayaan dunia, ada yang nak kejar kekayaan akhirat dan ada juga sebenarnya yang kejar kedua-duanya sekali. Dan ada orang yang sanggup untuk buat apa saja asalkan dia kaya ataupun dia at least kekal kaya. Betul. Dalam 2-3 hari ni, netizen duk sembang pasal seorang influencer, founder dan juga businesswoman ni yang memang nampak kaya lah dekat social media. Dan memang satu hakikat, dia memiliki kekayaan dari segi macam rumah dia besar, dia punya kereta pun besar dan segalanya pun besar. Dan apa yang disembangkan oleh netizen ialah pasal video dia yang dia kongsi beberapa hari lepas, yang mana dekat situ dia ada sembang pasal feng shui, yang mana aku difahamkan dia cuba untuk jual lot tanah. Dan antara cara dia untuk meyakinkan orang untuk membeli tanah dekat dia ialah dengan sembang pasal feng shui. Korang tercari-cari apa makanan best dekat Selangor, tak payah nak pening kepala, korang follow je Plats Selangor. Okey, Kak KM nak share dengan korang. Kita tinggal 19 slot sahaja. Dah kekal dekat sikit. Rumah dekat sini, korang boleh beli tanah. Betul-betul depan, ada Caltech, depan jalan ni. Lepas tu yang best sekali, yang memang feng shui yang sangat bagus, yang Kak KM memang suruh juga korang beli. Feng shui yang bagus ni, depan rumah korang ada tasik. Ini yang memang kau akan kaya seumur hidup. Ya. Okey, pertama sekali, apa yang aku boleh cakap, aku mengaku apa yang kita tengok ni sebenarnya mungkin tak portray keseluruhan cerita. Maksud aku, masih ada persoalan juga sebenarnya bila kata kita fikirkan balik pasal video dia. Contohnya, adakah dia sembang feng shui tu dia bercakap dengan kita orang Melayu ataupun lebih spesifiknya kita orang Muslim, ataupun sebenarnya dia tengah bercakap dengan followers dia yang non-Muslim? Itu antara persoalan bila kata aku tengok video dia ni lah. Tapi yang ni kita cakap dari sudut netizen Muslim lah, yang mana bila kata terkeluarnya statement macam tu daripada influencer ni, makanya adalah netizen yang tersentak, rasa tak puas hati dan juga tegur influencer ni. Dan influencer ni yang memang terkenal dengan perangai suka balas balik apa yang netizen cakap, buat satu video lagi dan dia kongsikan juga dekat social media. Assalamualaikum, sayangan Kak KM. Good morning. Benda pagi-pagi buta. Kak KM, jangan kurafat. Kak KM, kalau nak kaya kena solat 2 rakaat selepas solat subuh. Kau buat tak? Kau kata apa? Kalau nak kaya. Kau dah kaya dah? Kau buat ke tak solat 2 rakaat tu? Dah kaya belum? Okey, waktu dia tanya pasal solat 2 rakaat tu, aku tak rasa apa-apa masalah pun. Sebabnya memang betul lah, dia pun mengingatkan kita. Kita solat ke tak, kita cakap, memang kita cakap. Tapi, adakah kita buat apa yang kita cakap? So, aku tak ada masalah dekat situ lah. Dah kaya belum? Jadi jangan nak ajar-ajar orang. Jangan. Okey, bila dia cakap pasal kau dah kaya ke belum? Jangan ajar-ajar orang. Bila dia kata macam tu, itu memang dah sesat habis. Bukan sesat lah, dia macam kata tu, itu pada aku bodoh sombong. Sebab apa? Kita bukan nak ukur bila kata kita dah terlalu kaya ataupun kita dah lebih kaya daripada orang yang kita nak nasihatkan tu, baru kita boleh nasihatkan dia. Itu sebenarnya satu benda yang salah. Setiap orang, dia ada ilmu-ilmu yang berbeza dan kita ada impian ataupun kita ada goal yang berbeza. Kalau nak kata kita berjaya, baru boleh kita nasihatkan ataupun kita ajar orang, maksudnya sekarang ni kita tak payah pergi sekolah. Sebabnya cikgu tak ramai yang jutawan. Dan setakat ni cikgu yang betul-betul jadi billionaire, cikgu yang betul-betul terkaya yang masuk dalam list top 100 ataupun top 500 terkaya di dunia pun cuma Jack Ma saja yang aku kenal lah. So maksudnya sekarang ni takkanlah dia yang kena jadi cikgu untuk kita semua. Dah tua pun bodoh. Jangan sesekali, okey? Kita pun belum tentu itu betul tak betul. Jangan main cakap, sebarang cakap. Macam bagus-bagus. Engau, kelakar weh, kelakar. Nak cerita apa? Oh, tanah. Orang kaya memanglah macam tu bodoh. Beli tanah, jual tanah, ada aset, kumpul aset. Okey, apa yang dia cakap tu almost betul. Memang kalau kita nak kaya, kita kena beli aset lah. Sebagai contoh, kita beli tanah, lepas tu kita jual balik tanah tu. Dan duit keuntungan tanah tu, kita pergi invest kat tempat lain pula. Memang betul lah apa dia cakap. Jangan main cakap, kau tak ada, kau cakap. Mana? So dekat sini apa yang kita nak sentuh cuma statement dia pasal
feng shui saja. Sebut pasal feng shui ni, untuk aku sendiri memang dah bertahun-tahun dah aku lalu. Sebabnya ex-boss aku, David Teo, dia memang selalu akan tekankan pasal feng shui kalau kata dia nak beli property, beli rumah ke, beli bangunan ke, ataupun dia nak decorate interior ataupun exterior bangunan. Contohnya kalau kata korang dapat pergi ke office Metro Wealth, korang akan tengok setiap dinding ni dia ada colour lain-lain dan bukan dia buat benda tu untuk sengaja saja, tapi sebenarnya ada maksud. Kenapa colour biru dekat sini, kenapa colour hijau dekat sini dan sebagainya. Dan masa aku kerja dengan dia dulu pun memang dia selalu duk sembang pasal feng shui ni. Just untuk info korang, rumah-rumah ataupun bangunan kalau kata dia beli, even untuk staff pun dia akan tengok feng shui ni dulu. Aku ingat lagi dia tanya dekat aku lahir tahun apa dan tarikh lahir bila. Lepas tu dia akan minta tok guru feng shui dia untuk tengokkan rumah aku dan aku ni sesuai untuk beli rumah menghadap mana. Untuk aku sendiri waktu tu aku tak peduli sangat pasal feng shui tu, tapi aku tetap tanya juga pada David Teo kenapa aku kena beli rumah menghadap sini sebagai contoh. Selalunya David Teo dia akan terangkan detail dari sudut fizik. Nampak siap masuk fizik lagi. Basically dia akan terangkanlah sebagai contoh kenapa kita kena beli rumah yang mana rumah tu pintu depan dia menghadap ke selatan. Dia akan cakap sebabnya kalau kata waktu siang cahaya matahari akan senang masuk ke dalam rumah, jadinya rumah tu akan terang dan bila kata terang hati kita pun senang. Itu contohlah. Jadi kalau kata kita ikut teori fizik ataupun sains tu aku boleh terima lagi, aku boleh diskaun lagi. Tapi kalau kata dia sembang kena beli sini, kena beli situ, kena buat itu, kena buat ini sebabnya itu nanti akan buatkan kita kaya ke benda semua ke, waktu tu aku memang buat tak tahulah. Tapi of course kita tak adalah cakap dekat depan yang kita tak percaya benda ni semua, sebabnya macam mana pun kita kena hormat sebab itu kepercayaan di dalam agama dia. Untuk kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kita tak payah nak ikut. Sebab bukan apa, menjawab balik pada statement influencer ni memang betul kata netizen, 200% dia ni khurafat. Sebab apa? Aku bacakan untuk korang. Feng Shui juga boleh masuk ke dalam bab ramalan Arafah dan ini hukumnya haram dilakukan bagi seorang Muslim sebagaimana dalil hadis Nabawi berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW ataupun agama Islam. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, Ahmad dan Tirmizi. Dan ini aku baca pandangan dari mufti wilayah pula. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surah Al-Nam ayat 65. Kami cenderung untuk menyatakan bahawa mempercayai ramalan nombor, money magnet, amalan cium duit, sifat seseorang melalui tarikh atau nombor tertentu melalui ilmu numerologi adalah berdosa di sisi Islam. Begitu juga tidak ada nombor-nombor tertentu yang memberi aura berbeza sebagaimana yang dinyatakan oleh segelintir masyarakat dalam program-program motivasi. Kalau mufti pun dah cakap macam tu, kita nak argue apa lagi? Kalau kata korang nak baca penuh, aku akan share link tu dekat ruangan pin komen. Apa yang aku nampak, makcik seorang ni memang dah betul-betul terkena istidraj. Memang dah nampak sangat dah obvious. Yang sedihnya, makcik ni sanggup untuk bodoh-bodohkan netizen yang nasihatkan dia untuk jangan percaya pada feng shui dan banyak-banyakkan beramal mengikut cara Islam yang sebenar kalau betul-betul nak kaya. Orang kaya memanglah macam tu bodoh. You just have to face it. Ya? Sebenarnya macam aku cakap awal-awal tadi, definisi kaya ni meluas sebenarnya. Dan jelas sekali definisi kaya untuk makcik ni ialah ada duit berkepuk-kepuk dekat dalam bank, dekat wallet ataupun dengan kata lain, kejar harta dunia. Bukan tak boleh nak kejar harta dunia, boleh. Tapi kau kena ingat dua benda. Yang pertama, cari harta kerana Allah. Cari harta kerana nakkan redha Allah. Cari harta sebab nak guna di jalan Allah. Dan cari harta ikut jalan Allah. Kedua, kita kena ingat, kita juga kena kejar akhirat. Kita hidup di dunia ni untuk beribadat. Bukan kejar duit tak beringat sampai kering, peluh dan keringat. Harta dunia tak bawa ke akhirat. Yang kita bawa cuma berkat. Waktu tu kau menyesal memang dah lambat. Malaikat Malik kerjakan kau lumat-lumat. Untuk aku sendiri, kekayaan yang sebenar pada aku ialah bila kata aku boleh hidup dengan tenang dan aku boleh tengok anak-anakku membesar di depan mata dan aku boleh spend time dengan isteri aku bila-bila masa je aku nak. Dan Alhamdulillah, insya-Allah aku mampu untuk berkongsi rezeki aku bukan setakat pada keluarga aku tapi pada sahabat-sahabat aku dan juga pada mereka yang memerlukan. Dan satu lagi, aku mengejar kekayaan ilmu yang mana ilmu tu aku boleh sampaikan ataupun aku share pada korang semua pula. Pada aku, itu kekayaan sebenar. Untuk akulah. Dia gini, jangan bangga sangat dengan harta dan juga
kedudukan kau yang tinggi tu makcik. Sikit pun aku tak rasa kau ni orang yang kaya, tapi aku lagi nampak kau ni sebagai orang yang try hard. Jujurnya, aku yakin dalam hati kau ni, kau masih ada rasa macam ada benda yang tak cukup. Kalau betul lah kan kau dah kaya, cuba kau cari apa benda yang tak cukup tu sebenarnya. Yang aku tengok dari segi fizikal dan sebagainya, memang kau nampak kaya. Tapi sebenarnya dari segi adab dan juga hormat kau pada Tuhan sendiri, aku nampak kau adalah antara mereka yang miskin. Aku tak nak ajak korang untuk boykot dia sebab aku yakin korang dekat sini memang tak membeli pun barang-barang dia, dan aku tak terkejut kalau kata korang sendiri pun tak tahu apa benda yang dijual. Cuma dekat sini aku nak minta korang untuk banyakkan berdoa untuk dia, semoga terbuka hati dia untuk insaf dengan apa yang dia kata, apa yang dia buat, dan semoga dia beroleh keinsafan sebelum tibanya ajal. Dia korang kena ingat jangan kita sesekali doakan yang buruk-buruk pada sesiapa saja, sebab Nabi dah pesan, Rasulullah SAW dah pesan dekat kita supaya kita cuba untuk selamatkan seberapa ramai umat manusia dari masuk api neraka. Teruskan berdoa, dan walaupun dia tak tahu korang doakan dia, yang penting sebenarnya ialah Allah tahu apa yang korang cuba usaha untuk saudara-saudara kita. Kita doa dia kerana Allah dan kerana kita ikut saranan Nabi SAW. Sekali lagi, aku nak pesan pada korang semua, percaya pada feng shui, hukum dia haram. Kita tak ada ilmu tilik, tapi kita ada ilmu falak. Dan aku nak tanya dekat korang, apa pula definisi kekayaan korang? Cuba korang komen kat bawah ni. Dan akhir kata pepantun, walau rumah sebesar istana, kufur nikmat tiada guna. Bila mata ditutup harta, agama pula dipijak rata. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.